Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah Azza wa Jalla dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam. Kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala jua masih lagi mengurniakan pada kita nikmat kehidupan, kesihatan dan afiat untuk kita diberikan peluang sama-sama untuk menunaikan dan mengerjakan salat fardu subuh, dan seterusnya kita diberikan kelapangan untuk dapat bersama-sama kita berada di dalam pengajian ilmu pada pagi ini, dan kita juga diberikan peluang dan keizinan oleh Allah untuk dapat kita mengambil manfaat i'tikaf, agar kita tidak lupa untuk mendapatkan pahala itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita kerjakan dan mengganjarinya serta menjadikan ia asbab untuk kita mendapatkan perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan untuk kita meraih akan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah untuk pagi ini perkongsian kita beberapa perkara berkenaan dengan wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berkongsi berkenaan dengan beberapa saranan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, iaitu Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mencintai seseorang, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan atau mengajarkan kepada sahabatnya sesuatu perkara yang memberi manfaat baginya, bukan sekadar di dunia tetapi juga manfaat yang lebih berkekalan di negeri akhirat. Banyaklah contoh-contoh bagaimana bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam umpama contoh berkata kepada Sayyiduna Mu'adz, kata Rasulullah, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai kamu wahai Sayyidina Mu'adz kerana Allah Ta'ala. Lalu baginda berkata kepada Mu'adz sebagai lambang cinta dan kasihnya, baginda berpesan pada Sayyidina Mu'adz, inni u'allimuka bikalimat, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat yang janganlah engkau meninggalkannya setiap kali apabila engkau berada selesai daripada salat kamu.
untuk kamu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon bantuan daripadamu untuk membantuku mengingatimu ya Allah, dan mensyukuri di atas nikmatmu, dan membantuku untuk memperelokkan amalanku kepadamu. Ini tanda sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Bukan sekadar satu kata-kata yang kosong, tetapi baginda membuktikan kata-kata kebenaran cinta itu dengan ilmu. Kalau baginda tidak boleh memberikan hadiah itu dalam bentuk benda, maka baginda akan memberikan kepada sahabatnya dalam bentuk ilmu. Kerana ilmu itu warisan Nabi yang terbaik. Dalam hadis baginda menyatakan, faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesiapa yang mendapatkan ilmu itu, maka dia telah mendapatkan warisan Nabi yang terbaik. Baik, untuk pagi ini saya menukilkan berkenaan dengan wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jua kepada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita mungkin baca keduanya. Yang mana satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyiduna Abu Dzar radhiyallahu an, mengambil tanganku dan menggenggamkan tanganku itu sambil baginda berkata, man ya'khudha anni hadhihi al-kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihin. Satu hari Sayyidina Abu Dzar tengah berjalan, Nabi SAW nampak Sayyidina Abu Dzar, lantas baginda pergi menghampirinya dan baginda memegang sebelah tangan Abu Dzar dengan erat. Macam jalan berpimpin lah, macam jalan berpimpin. Kemudian baginda berkata pada Abu Hurairah radhiyallahu an, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa perkara. Sesiapa yang mengambil kalimat nasihat dan wasiatku ini dan beramal dengannya, atau mengajarkan, menyampaikan kepada orang yang ingin beramal dengannya. Dua perkara. Satu, orang yang nak buat. Satu lagi, orang yang nak menyampaikan, mengajarkan orang lain supaya orang lain juga dapat berpeluang mengerjakannya. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu an, qultu ana ya Rasulullah, bahkan aku ya Rasulullah ingin menjadi orang yang pertama mengamalkannya dan menyampaikannya. Ini kelebihan sahabat Nabi, di mana para sahabat mereka sangat teruja dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada akhirat melebihi daripada berita-berita manfaat dunia. Kalau kita dengar dapat makan free, lagi seronok daripada dengar berita ada kuliah. Contoh, ini nak ceritakan sahabat. Kerana sahabat ni mereka ada sifat istibaqu ilal khair, berlumba-lumba mereka nak menjadi orang yang pertama dalam melakukan kebaikan. Sebab itulah Allah Ta'ala menggelarkan mereka sebagai golongan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka itu adalah orang-orang golongan perintis. Mereka adalah golongan orang-orang yang menjadi pelopor, yang memulakan sesuatu kebaikan, lalu diikuti di belakang mereka itu orang-orang yang sesudahnya, yang menyebabkan mereka itu menjadi pemimpin di dalam amalan yang saleh. Sebab tu dalam hidup kita ni, kita jangan tergolong di kalangan orang yang saleh saja. Bukan sekadar kita nak jadi kita orang yang bertakwa saja, tapi kita nak jadi pemimpin orang bertakwa atau pemimpin orang yang saleh. Kalau kita tengok doa yang diajarkan oleh, yang dibacakan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihi salam pun,
Doanya juga adalah doa yang mengajarkan kita tentang menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Seperti mana doa yang disebutkan dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tidak sekadar waj'alna lil muttaqin, tapi lil muttaqina imama, menjadi pemimpin, iaitu menjadi contoh kepada orang lain untuk meneladani kita ataupun mengikuti kita. Baik. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Dhar, fa akhadha bi yadi, baginda lantas memegang tanganku dan baginda mengatakan, fa'udda khamsan, cuba engkau ingat akan 5 perkara. Cuba engkau ingat akan 5 perkara, kata baginda kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang pertama kata baginda, ittaqil maharima takun a'badan nas. Pertama sekali, jauhilah kamu daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling bagus ibadatnya kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW bagi tips kepada Sayyidina Abu Dhar, Sayyidina Abu Hurairah, macam mana nak menjadi hamba Allah yang terbaik, dan bagaimana untuk menjadikan kualiti ibadat itu kualiti yang terbaik, dan bagaimana untuk menyembah Allah dengan penyembahan yang terbaik. Tips dia adalah tinggalkan segala yang haram. Jangan mencampur adukkan di antara perkara dosa dan perkara taat, kerana ia umpama air dan minyak yang tidak dapat bercampur dan tidak dapat bersatu. Sebab tuan-tuan dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat, pernah ditanya kepada salah seorang daripada para ulama, apabila ditanyakan kepada Al-Imam Hasanul Basri rahmatullahi alaih, ada seorang bertanya kepadanya. Dia berkata, aku telah pun bangun mengerjakan solat malam selama beberapa bulan, tetapi aku tidak merasakan di sebalik solat malam itu kelazatannya. Dia tak rasa macam satu benda yang seronok seperti orang duk cerita. Bahkan dia merasa letih, dia merasa mengantuk, dia rasa berat. Lama-lama dia rasa macam tak boleh bertahan lama lah nampak gayanya amalan ni. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri jawab dengan ringkas, qayyadtuka wa aghlabtuka dhunubuk, kerana telah merantai badan kamu dan telah membebankan bagi kamu dosa kamu. Maknanya, ada sebahagian manusia apabila mereka menyembah Allah, dalam mereka melaksanakan ketaatan pada Allah, dalam masa yang sama mereka tidak membersihkan diri mereka daripada maksiat atau daripada dosa. Jadi dosa itu menjadi penghalang untuk mereka merasai kelazatan ibadah, atau keseronokan dalam beribadah, atau keasyikan seseorang, kekhusyukannya dalam ibadah, disebabkan kerana dosa yang masih terpalit atau yang masih lagi meliputi atau menyeliputi kepada hatinya, yang menyebabkan dia sukar untuk mendapatkan kelazatan ibadat itu. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ada membuat satu perbidalan dan perumpamaan dalam kitab Ihya-nya. Beliau menyatakan orang yang
melakukan ketaatan, orang yang melakukan ketaatan tetapi tidak meninggalkan kejahatan adalah seperti seorang musafir yang dia nak pergi berjalan pemusafiran yang jauh, lalu dia membawa bekalan air. Dia bawa bekal air, diisi air dalam kantung dia, sedangkan pada kantung yang diisikan air itu terdapat tiris atau kebocoran yang kecil. Dia dah isi penuh dah, dia rasa air yang dia bawa tu cukup bekal sepanjang perjalanan, sampailah untuk dia tuju ke destinasi yang dia hendak tuju. Tapi sesampainya dia ke destinasi itu, dia tengok bekal airnya sudah berciciran di sepanjang perjalanan musafirnya. Itu perbidalan dan perumpamaan orang yang buat taat tapi dalam masa yang sama dia tidak menjauhkan dirinya daripada maksiat. Bila kita sebut maksiat, maksiat ini terbahagi dua, dan kata Al-Imamul Ghazali, maksiat yang paling aku takuti dan aku maksudkan adalah maksiat batin. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan dua dosa. Wadharu zahiral ithmi wa batinah. Tinggallah kamu, jauhilah kamu dosa yang zahir dan juga yang batin. Kata Imam Al-Ghazali, dosa yang paling manusia tak nampak, dosa batin. Dosa batin, dosa hati, dosa pemikirannya, dosa kepercayaannya, kekotoran hatinya. Ini manusia tak nampak, orang nampak, dia sendiri tak nampak. Ini dosa yang lebih bahaya. Kalau dosa zahir, kita pun nampak apa kita buat, orang lebih-lebih lagi nampak. Tapi kalau dosa batin, orang yang berbuat dosa itu sendiri tidak nampak dosanya, orang lain yang nampak. Itu pun kalau orang lain baik, soleh. Kalau orang lain pun macam dia juga, semua pakat tak nampak. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menghitung akan perbuatan dosanya itu. Baik, sebab itu dia punya tips dia ataupun dia punya kata kunci untuk seseorang dapat istiqamah buat amal soleh, dapat kekhusyukan dalam amal soleh, dan juga seseorang itu ditinggikan darjatnya oleh Allah dengan amal solehnya, dan dia tidak muflis dengan amal solehnya di akhirat, adalah tips dia meninggalkan yang haram. Sebab tu kalau kita dapat tinggalkan sesuatu yang haram, Allah mudahkan kita untuk berbuat sesuatu yang taat. Tapi kalau seseorang nak buat sesuatu yang taat dalam keadaan mengambil yang haram, Allah sulitkan baginya untuk berbuat yang taat itu. Sebab itu kalau tanya mana dulu, buat baik dulu ke tinggal yang buruk dulu? Tinggal yang buruk dulu, baru kita akan dipermudahkan untuk buat yang baik. Sebab tu antara nak solat, antara nak buat kebaikan, nak meninggal kejahatan, mana lagi susah? Contoh, kita nak sedekah. Kita nak sedekah dengan kita nak jaga mulut kita daripada cerita apa kita sedekah, mana susah? Lagi susah jangan cerita. Kalau sekadar nak sedekah, senang je tuan-tuan, ambil bagi, ambil bagi. Tapi nak jaga mulut ni supaya jangan cerita, jangan sum'ah, jangan cerita kat orang aku sedekah banyak mana, selama ni aku dah sedekah berapa banyak, itu lagi susah. Nak jaga daripada al-manna wal adha, yang Allah kata dalam Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit atau menyakiti orang yang kamu sedekahkan. Yang ni lagi susah.
Kita duk tolong-tolong orang, orang tu tak ingat kita pula. Meremang. Satu macam kita rasa. Dia ni tak ingat ke apa yang aku dah berjasa pada dia. Kita mula akan cerita. Yang tu lagi susah sebenarnya daripada nak mengeluarkan infak pada jalan Allah. Antara kita nak salat dengan kita nak jaga nawaitu kita ketika salat, mana lagi susah? Nak solat senang, tapi nak jaga ketika semayang tu, nak jaga bagi khusyuk, nak jaga supaya tidak leka dalam solat, nak jaga supaya hati tu ikhlas, yang tu lagi susah. Maka disebabkan kerana itu Nabi pesan pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ittaqil maharim, tinggalkanlah kejahatan, itu adalah ibadat yang menjadi tunjang yang membantu kamu menyempurnakan seluruh ibadat kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan kerana itu ada satu riwayat daripada Ibnu Majah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu umatnya yang akan muflis di hari akhirat, iaitu kata Rasulullah SAW, mereka ini akan datang pada hari kiamat membawa amalan mereka sebesar Jibalun Tihamah, sebesar gunung Tihamah. Gunung Tihamah ni kalau kita pergi dekat Mekah, dia ada tidak jauh daripada Jabal Abu Qubais. Ada satu bukit yang besar tuan-tuan. Daripada situ boleh nampaknya, kalau siapa yang berada di atasnya, daripada situ boleh nampak Kaabah dan menara dan sebagainya lah. Tinggi antara bukit yang besar. Nabi SAW kata, umatku datang pada hari kiamat, dia bawa amalan seperti Jibalun Tihamah, dia letak di atas timbangan amal kebaikan. Setelah itu Allah jadikan amal dia itu umpama debu yang berterbangan. Jadi debu. Allah sedih tuan-tuan. Letak atas timbangan, tengok besar lah, tiba-tiba lerai, hancur macam debu dan dia hilang sirna seperti itu saja. Sahabat kata, ya Rasulullah, sif lana, bagi tahu kat kami siapa orang ni supaya kami tak nak jadi orang macam tu. Maka baginda menyatakan, mereka itu wa idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka ni bila depan orang, mereka buat amal soleh, pergi semayang sekali, baca Quran, berzikir, tapi bila dia duduk seorang-seorang, kata Nabi, dia buat maksiat. Sahabat takut. Kata Thauban yang meriwayatkan hadis ini, tidak ada satu hadis yang aku dengar daripada baginda Nabi SAW yang lebih aku takutkan melebihi hadis ini. Ada orang depan orang dia baik tuan-tuan, balik rumah terus lain. Ada dengan kawan lain, balik rumah dengan isteri dengan anak-anak lain dia. Atau ketika di khalayak ramai dia okey, bila duduk seorang-seorang dia buat maksiat, dia tak takut pada Allah, dia tak malu pada Allah. Amalan dia tu tadi tak membantunya untuk melahirkan rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi kata muflis. Muflis dia, amalan dia tidak bermanfaat untuk dia. Kita takut tuan-tuan. Kita nak kualiti ibadat kita tu. Bila duduk seorang-seorang, rasa Allah tengok. Yang tu insya-Allah. Maknanya amalan kita ni, antara tanda-tanda ulama kata amalan kita ni diterima oleh Allah bila amalan tu melahirkan rasa takut kita untuk, dan rasa benci, bukan takut saja, takut dan benci untuk mendekati kejahatan atau mengulanginya. Baik, yang kedua, warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Nabi berpesan pada Abu Hurairah, redalah, belajar untuk reda dengan apa saja bahagian yang telah Allah takdirkan bagi kamu.
niscaya kamu akan jadi orang yang kaya jiwanya. Rupanya antara kekayaan yang manusia tak terburu-buru mengejarnya adalah kekayaan jiwa. Kan Nabi sebut dalam hadis yang lain, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan kekayaan harta, tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kaya jiwa ni orang tak berebut, orang tak tamak, orang tak rakus. Tapi kalau kekayaan harta, orang tamak. Kekayaan jiwa biar ke kamu sajalah, dia kata. Sedangkan inilah hakikat kekayaan. Dan Nabi ajar Sayyidina Abu Hurairah macam mana nak jadi orang yang memiliki kekayaan jiwa. Keyword dia, kata kunci dia, kunci untuk asas memiliki kekayaan jiwa itu. Pertama sekali, sebelum nak ada sifat sangka baik, nak ada sifat-sifat yang mahmudah dalam hati, tak nak ada sifat hasad, tak nak ada sifat benci, tidak. Semua sifat-sifat ni asasnya bermula dengan redha dengan takdir Allah. Redha dengan apa bahagian yang telah Allah bagi untuk kita dekat dunia. Kerja apa, kahwin dengan siapa, anak borang, dapat ujian anak macam mana, ujian pasangan macam mana, ujian penyakit macam mana, ujian kesusahan dalam mencari rezeki macam mana, macam-macam lah, semua benda lah. Kita belajar untuk berdamai dengan takdir Allah dan redha dengan semua bahagian yang telah Allah Ta'ala tetapkan dalam kehidupan kita, kerana dia adalah asas kepada seseorang itu membina keyakinannya kepada Allah, sangkaan baiknya kepada Allah, sabarnya dia kerana Allah, dan akhirnya melahirkan sifat redanya kepada Allah Ta'ala. Sebab tu para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka mendapat title yang paling tinggi. Tak ada sultan boleh bagi title ni, yang Allah sebut dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dia cinta yang berbalas. Bukan saja mereka redha pada Allah, tetapi Allah Ta'ala juga redha kepada mereka. Itu yang payah tu. Kadang-kadang kita tak nak kita sayang ke orang ni bertepuk sebelah tangan. Kita nak cinta pada Allah, Allah tak cinta kepada kita, masalah. Tapi kalau Allah cinta kepada kita, confirm kita akan cinta kepada Allah. Itu yang kita nak sampai kepada tahap cinta yang berbalas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana? Iaitu kata Al-Imam Ibn Qudamah, apabila setiap bahagian yang Allah berikan pada kita, kita rasa itulah yang paling terbaik, itulah yang terbaik, walaupun sebenarnya benda tu nafsu kata tak bagus. Sebab Quran dah bagi tahu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Semoga satu benda yang nafsu tak suka tu, dia lebih baik untuk kamu, dan semoga benda yang nafsu suka itu dia sebenarnya tidak baik untuk kamu, kerana Allah lebih mengetahui. Itu yang payah tu tuan-tuan. Sebab dalam hidup kita ni ada sampai satu masa Allah uji kita. Allah nak test ni, betul ke kamu redha ni? Sampai kita duk tanya-tanya dalam hati, walaupun mulut tak cakap, hati-hati duk berkata tu, kenapalah Allah buat aku macam ni, kenapalah kena macam ni, kenapalah. Hati tu sentiasa berkata-kata. Kalau tuan-tuan nak belajar perkara kedua dalam bab redha pada apa bahagian yang Allah tentukan, kita tengok Allah rakamkan dalam Quran kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Allah hebat.
Nabi Ibrahim AS dapat anak kecil lagi, duk menyusu lagi, kena tinggal isteri dan anak, redha. Kerana tu perintah Allah itu yang terbaik. Anak besar sikit, dah lah jarang jumpa, dah besar, kena sembelih pula, redha. Nabi Ismail pun tak bangkang apa. Bila ayah dia kata, ya bunai, wahai anakku, inni ara fil manam, ayah tengok dalam mimpi ayah sembelih kamu. Dia tak kata ayah tidur suruh kaki tak. Yalah, anak kita jawab gitu dah. Ayah ni mimpi ngarut ni musim korban ni. Tak ada. Terus kata, ya abati, wahai ayahku, if'al, buat. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kalau aku mati pun tak apa, sebab aku nak mati dalam keadaan kerana perintah Tuhanku, dan aku redha kalau itu yang ditentukan pada aku redha. Sebab itulah Nabi SAW ziarah seorang sahabat Ansar yang nak meninggal dunia. Masa Nabi datang ziarah, dia duduk, kejap dia berpeluh, kejap dia senyum, kejap dia berpeluh, kejap dia senyum. Orang pakak pelik, dia ni kenapa ni? Kejap dia menangis, kejap dia ketawa, kejap dia nangis, kejap dia senyum. Orang tadi kenapa? Dia kata sebab dia nak meninggal, dia sakit. Dia kata, adapun dikala mana aku menangis dan berpeluh, aku teringatkan dosaku. Aku bimbang jika Allah tidak mengampuniku atau mengazabku kelak. Dan kemudian aku tersenyum kembali kerana aku mengingati kebaikan yang telah aku lakukan bersama terhadap Rasulullah SAW dan di atas agama ini. Dan kerana itu aku berharap Allah menerimanya dan melebihkannya daripada keburukanku. Bila dicakap macam tu, baginda mengata kepada dia, tidaklah seseorang hamba Muslim itu apabila dia hendak mati meninggal dunia, terhimpun padanya dua sifat, yajtami'u fihi ithnain, terhimpun baginya dua sifat, admanahullahu lahul jannah, Allah jamin dia masuk syurga. Tapi masa kita tengah duk sakit nak mati tu, kita susah nak dapat dua sifat ni, sebab syaitan cuba halang. Memang kerja syaitan pun. Syaitan ni daripada kita lahir dia sambut, sampai kita nak mati pun dia sambut juga. Dia tak bagi chance. Dia sanggup kerja overtime, kita tak sanggup overtime, dia sanggup. Tapi sanggup untuk kejahatan lah, ya. Sebab tu kita lahir disuruh azan nak halau dia, nak mati pun dia tunggu lagi. Pertama, baginda menyatakan, iaitu sifat sebelum dia meninggal dunia, sangka baiknya kepada Allah. Maknanya Nabi nak bagi tahu kat sahabat tadi, sangka baik pada Allah. Benda baik yang kamu dah buat, sangka baik, Allah Ta'ala terima, insya-Allah, asalkan kamu buat ikhlas, kamu buat seperti mana yang berdasarkan ilmu. Dosa kamu dah minta ampun, sangka baik, Allah akan ampunkan. Tapi syaitan akan main-main kat fikiran kita, oi, betul ke Tuhan ampunkan ni? Hei, jangan, tak Tuhan tak ampunkan kau ni. Dia main meracau gitu. Sebab tu kita tengok orang yang dah sakit lama, selalu dia akan meracau, nampak benda bukan-bukan. Tu kerja syaitan lah tu. Bahkan dalam hadis pun Imam Qurtubi kata, masa kita nak meninggal pun dia boleh menyamar jadi orang yang kita kasih daripada mak ayah kita, dan dia ajak kita untuk mati di atas agama Yahudi atau Nasrani. Yang kedua, redha dengan segala apa yang Allah Ta'ala tetapkan dalam hayat kamu. Hatta kamu nak meninggal sebab apa tu pun kamu kena redha. Itu yang berat tu, ya. Pasal yang rasa tu orang tu ya. Tapi nak redha tu,
Bukan masa hari tu je nak redha, yang semua-semua sebelum ni apa yang Allah Ta'ala kena redha. Melainkan kalau dia boleh lulus dua benda ini, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam syurga. Ya. Sebab tu para Nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam, bila mereka nak wafat, mereka diberi pilihan, nak wafat sekarang ke nak tangguh. Tapi Nabi Musa AS ketika nak dicabut nyawa oleh malaikat maut datang nak cabut nyawa dia. Dia tolak malaikat maut, setengah riwayat dia tampar muka malaikat maut sampai tercabut mata. Malaikat maut balik jumpa Allah, mengadu, ya Allah, Musa tak nak mati lagi. Allah kata, baik, aku akan bercakap dengan dia. Allah kata, wahai Musa, kalau engkau masih nak hidup lama, aku bagi pilihan. Ambil telapak tangan kamu, letak di mana-mana bahagian badan seekor unta. Setiap bulu, helai bulu yang melekat, yang ada di telapak tangan kamu tu, setiap helai bulu tu aku lambatkan setahun. Oh, berapa banyak bulu tu? Ataupun engkau ingin mati kembali kepada aku hari ini. Nabi Musa AS jawab, al-maut, apakah mati itu yang dimaksudkan wahai Tuanku? Kalau begitu aku pilih mati. Maknanya redha kepada apa yang diputuskan oleh Allah. Walhal para Nabi ni ada pilihan. Kalau tak nak mati lagi pun Allah tak marah pun. Kalau kita pilih delay lah, sikit lagi, sikit. Lepas dah sikit tambah, sampai pula sikit pula. Memang saya bagi sudah. Okey, baik. Kemudian baginda berpesan lagi kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata baginda, wa akhlis bi'amalika fis sirri wal alaniyah. Ikhlaskanlah setiap amalan yang kamu kerjakan, sama ada ketika kamu bersendirian atau terang-terangan. Nabi pesan, buatlah amal dalam dua keadaan. Ketika duduk seorang-seorang pun beramal, di hadapan orang ramai pun beramal. Duduk buat, sedekah tersembunyi pun buat, sedekah terang-terangan pun buat. Semayang fardu di khalayak ramai pun buat, salat sunat yang tersembunyi daripada khalayak orang pun buat. Jangan jadikan amalan tu seperti burung yang terbang dengan sebelah sayap, tapi biar dia ada dua-dua sayap, supaya dia terbang dengan sempurna dan dia terbang dengan elok. Dan mestilah kedua-dua amalan itu dikerjakan dengan ikhlas. Ya. Maknanya dua benda lah Nabi suruh. Satu, kena jaga tujuan untuk beramal tadi. Cuba selalu remind supaya buat amalan itu kerana nak keampunan Allah ke, keredaannya ke, kecintaannya ke, kerahmatannya ke, ganjaran daripadanya sahaja ke, tidak selain daripadanya. Yang seterusnya, seseorang tu kena memperbanyakkan amalannya, sama ada secara bersendirian ataupun secara terang-terangan. Ya. Terutamanya fil khalwat, ketika seseorang itu berada bersendirian. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh anak murid dia. Anak murid dia pernah tanya dia, Rabi' pernah tanya dia, wahai tuan guru, ya syekh, kenapa ketika engkau sampai di Madinah dahulu, engkau ingin berguru dengan Imam Malik? Padahal dekat Madinah ni banyak ulama hebat-hebat. Bukan Imam Malik saja, banyak. Tapi kenapa engkau memilih Malik? Kata Imam Syafi'i, Allah memberikan pada aku firasat. Aku dapat merasakan kehaibatan Imam Malik berbanding yang lain
dan aku merasakan ia adalah disebabkan amalan yang dibuat oleh Malik yang tiada yang mengetahuinya melainkan Allah. Maknanya Allah bagi perasaan tu kepada Imam Syafi'i. Bila duduk dalam majlis Malik, dia rasa lain, tenang rasa lain, rasa disebabkan kenapa? Imam Malik ni mesti ada amalan-amalan yang dia buat orang tak tahu, yang Allah Ta'ala saja maha mengetahui. Mungkin depan orang dia baca satu muka, kita tak tahu, belakang mungkin dia khatam, kita terbalik. Depan orang banyak, duduk seorang sikit. Masa duduk depan ustaz, ustaz saya nak baca lagi. Uish, banyak ajar baca. Tak apa ustaz, saya semangat. 3 muka dah ni. Ya. Balik rumah, duduk dengan cucu, semuka pun tak dapat. Kacau. Jadi tak seimbang amalan kita. Sedangkan kata seorang tabi'in, alaikum bisariratil a'mal, hendaklah kamu banyak berpegang dengan amalan yang tersembunyi, kerana ia adalah merupakan penghubung cinta kamu kepada Tuhanmu, kerana kamu tidak mahu orang mengetahui cintamu kepada Tuhanmu. Bila kita buat amalan tersembunyi ni, kata seorang tabi'in, seperti kita nak, alah kita kalau bercinta takkan cakap kuat-kuat depan orang, malulah. Macam kita tengah bercinta dengan satu orang, kita buat loudspeaker. Ada orang tengah bercinta buat loudspeaker. Buka loudspeaker. Pasal apa you buka loudspeaker? I nak bagi mama I dengan papa I dengar sekali, abi dengan umi dengar. Tak ada orang bercinta macam tu. Mesti duduk, cakap pun pelan-pelan, sopan-sopan, cakap pun sorok-sorok. Itu baru namanya cinta. Maka ini yang disebutkan sebagai perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, perkara yang keempat, baginda menyatakan wa awsaka bi dzikrillahi wala takun ghafil, dan aku wasiatkan kepada kamu banyaklah berzikir kepada Allah, sibuklah diri kamu dengan zikrullah, dan jangan kamu membiarkan diri kamu lalai dengan kamu menjadikan samtuka fikran wa nutqika zikran wa nadhruka ibran. Dengan 3 cara Nabi kata, jadikan diam kamu tu berfikir, jangan diam saja. Kita kalau diam sajalah. Bang nampak diam saja, abang tengah berfikir sebenarnya ni. Okeylah tu. Fikir apa? Fikir awak banyak belanja bulan ni. Yang tu fikir tu. Bukan fikir yang tu. Maknanya duduk diam, rupanya dia fikir, dia tafakur, dia tengok tu dia berfikir, dia tengok ni dia berfikir. Yang tu zikir. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Inilah golongan ulul albab, bukan Ahmad albab. Ulul albab. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar pernah satu ketika, beliau duduk berteduh di sepohon pokok. Tiba-tiba datang seekor burung hinggap kat dalam pokok tu. Dia tengok burung lah. Kalau kita tengok, cantiklah burung tu. Ini orang yang bukan orang yang sampai kepada ma'rifatullah. Abu Bakar dia tengok burung tu, dia menangis. Orang tanya dia, kenapa menangis? Kan cantik burung tu. Dia kata, alangkah baiknya jika aku menjadi seperti burung itu. Kenapa? Disebabkan kerana dia tidak dihisab di hari akhirat. Dan juga dia teringat hadis Nabi, kata Abu Bakar,
Kan dalam satu hadis Nabi kata yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum ka afidatit tayr. Dan kata Abu Bakar pula, alangkah baik aku jadi seperti burung tu jika aku memiliki hati seperti hati burung. Sebab dalam hadis Nabi pernah bersabda, umatku, kaumku akan masuk syurga Allah kerana dia memiliki hati seperti hati seekor burung. Rupanya burung ni, muslimin-muslimat, Imam Nawawi kata burung ni seekor hayawan yang selalu ada perasaan berhati-hati, berwaspada, berjaga-jaga, perasaan takut. Kalau tak percaya, kita tengok burung, kita kadang datang kat burung tu bukan nak kacau dia, kita nak tengok dia, nak ambil gambar dia sebab dia cantik, dia lari sebab dia rasa macam ada bahaya. Maksudnya sifat orang mukmin, kalau dia nak cakap sesuatu, dia nak buat sesuatu, dia fikir dulu Allah redha ke tak redha, ni dosa ke pahala. Itu maksud Nabi hati seperti hati burung tu. Dan burung ni perasaan dia riqah, kata Imam Nawawi. Dia senang sedih, dia senang tersentuh, dia senang. Itu sifat burung. Sebab tu Allah puji burung, Nabi pun puji burung. Nabi kata kalaulah kamu bertawakal dalam mencari rezeki seperti seekor burung, dia keluar pagi-pagi, tak ada pun simpanan makanan dekat rumah dia, dia balik dia kenyang. Kita masa keluar pergi makan kat restoran, dekat PTI banyak lagi makanan. Mana sama dengan burung pun. Dia nak sama burung, kat rumah tu tak ada apa, keluar tu pergi cari, balik pun kosong, esok pula. Tu baru macam burung. Sebab burung ni binatang yang paling tinggi tawakal kepada Allah. Sebab apa? Kata para ulama, pertama dia kena terbang kat udara. Binatang lain semua menjala kat darat, tak ada risiko. Dia terbang, kalau jadi apa-apa dia jatuh, dia mati. Tapi dia tetap yakin yang rezeki Allah ada, walaupun dia merisikokan dirinya untuk mati. Sama ada dia terbang tak dapat makanan, jatuh sendiri, atau dia tengah terbang orang tembak dia, ataupun benda apa-apa berlaku, dia jatuh, dia mati. Tinggi tawakal dia kepada Allah, yakin dia kepada Allah. Itu yang Nabi puji tu. Dan Quran sebut awalam yarau ila tayr. Banyak kali Allah sebut burung dalam Quran. Baik. Jadi di sini menunjukkan kepada kita, baginda berpesan supaya banyak berzikir, iaitu jadikan diam tu tafakur, dan bila bercakap tu zikir. Nak bercakap je, kalau tak ada benda nak bercakap, jadikan dia zikir. Atau bercakap benda yang baik. Kerana Nabi kata man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata benda yang baik, kalau tak ada dia diam, ya. Dan yang terakhir wa nadhari ibran, dan dia jadikanlah pandangan dia itu untuk dia mengambil pengajaran. Tengok sesuatu untuk dia mengambil iktibar, tengok benda-benda yang, tengok tadabbur Quran ke dan sebagainya, ya, untuk dia mengambil pengajaran dan iktibar daripada perkara-perkara itu, ya. Baik. Yang terakhir tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda berpesan wa ahsin ila jarika takun mu'minan, dan hendaklah kamu memperelokkan kebajikan kamu kepada jiran kamu, maka nescaya kamu menjadi orang yang sebenar-benar mukmin. Antara yang Nabi pesan pada Abu Hurairah radhiyallahu an, iaitu kena berbuat baik kepada jiran. Kadang-kadang kita terlepas pandang hak jiran tu, sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu kalau ada makanan dan sebagainya, baginda akan suruh Aisyah radhiyallahu anha beri kepada jiran, ya. Bila Aisyah tanya, ya Rasulullah, nak bagi jiran mana?
Kerana kita ada dua jiran, maka baginda kata aqrabuki minki bab, yang paling dekat dengan kamu rumah kamu. Itu keutamaan dia dulu. Kita kadang-kadang kawan kita jiran juga, tapi duduk belakang sana rumah tu. Jiran ni kan 40 buah rumah, tapi dia belakang jauh. Yang dekat ni ada juga. Kita suruh anak kita pergi hantar makanan, bungkus tutup elok-elok, takut jiran dekat nampak, jalan pergi hantar. Yang jiran dekat duk perhati, dia pun ni duk bungkus apa kan? Dia tak pernah dapat pun, yang dapat jauh, hak dekat tak dapat. Ya. Bahkan baginda pernah menyebutkan la ya'manu mu'min jaruhu bawa'iquh. Tidaklah seseorang itu dapat masuk syurga kalau jirannya disakiti dengan kejahatan dia, keburukan dia. Bahkan Nabi kata tak patut bagi seseorang kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Banyak bab jiran ni yang dipesankan oleh Nabi SAW. Sebab tu kita jagalah. Nak sapu sampah pun janganlah tolak ke rumah jiran. Ni disapu rumah dia bersih, dia bagi jiran sebelah. Daun-daun apa kering tu dia kata hang sapu sendirilah. Ni dah kena masuk kepada rumah kamu dah. Jangan. Ya. Dan kita selalu bertanya khabar, ya, dan sebagainya, dan apa jua bentuk kebajikan yang boleh kita beri. Dan jiran ni ada banyaklah pembahagian dia. Jiran yang paling utama, dia mempunyai hubungan kerabat dengan kita, dia pula orang Islam. Ni 3 hak kita kena tunai kat dia. 1, dia adik-beradik kita. 2, dia jiran kita. 3, dia orang Islam. 3 hak kita kena tunai. Jiran jenis kedua, iaitu dia orang Islam. Nombor 2, dia jiran kita, 2 hak. Yang ketiga, 1 hak, dia jiran kita saja, tapi dia bukan orang Islam dan dia bukan adik-beradik kita. Tapi sekurang-kurangnya ada 1 hak juga yang perlu kita tunaikan kepadanya. Ya. Baik, wallahu taala alam. Kita berhenti sekadar itu pada pagi subuh ini. Semoga Allah memberikan manfaat pada kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanggung tasbih kafarah dan surah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.